Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada semua yang dihormati pada pagi ini, pada tengah hari ini yang berhormat Wan Ahmad Faisal selaku Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Malaysia. Turut bersama dengan kita pada pagi ini Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor Ustaz Sukri Omar. Seterusnya sahabat-sahabat daripada parti-parti komponen Perikatan Nasional dan juga turut diarahkan pada tengah hari ini pengamal-pengamal media yang membuat liputan secara langsung berhubung dengan laporan polis yang telah pun dibuat pada pagi tadi di IPD Dangwangi berhubung kenyataan Lim Guan Eng yang menyentuh berkenaan dengan isu-isu perkauman. Jadi insyaAllah tengah hari ini kita akan membuat satu sidang media. Selepas ini saya akan mempersilakan YB Wan Ahmad Faisal untuk memberikan kenyataan media dan juga soal jawab bersama para wartawan dan juga pengamal media. Boleh? Okey. Jadi insyaAllah sebelum kita serahkan kepada YB Wan Faisal, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Sukri Omar selaku Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor untuk memberi sebarang kenyataan dan juga ulas respon berkenaan laporan polis pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bagi Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor di atas laporan polis yang kita lakukan kepada saudara Lim Guan Eng. Dan secara khususnya kita ingin menekankan bahawa Perikatan Nasional sehingga kepada hari ini kita menjunjung perlembagaan negara dan menekankan prinsip keharmonian di antara agama. Tidak ada isu ataupun polisi-polisi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional untuk merobohkan mana-mana rumah ibadat. Kami menjunjung prinsip keharmonian kaum dan agama ini daripada awal, khususnya PAS dan Perikatan Nasional apabila ditubuhkan. Kita boleh lihat bagaimana di negeri Kelantan, puluhan tahun PAS mentadbir negeri Kelantan, tetapi tidak ada satu rumah ibadat bukan Islam pun yang dirobohkan. Ini sikap walk the talk yang telah kita lakukan khususnya di negeri Kelantan. Dan begitu juga di negeri-negeri Perikatan Nasional yang lain. Kita tidak pernah meletakkan prinsip untuk memaksa sesiapa pun mengikuti Islam, apatah lagi untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Kerana selagi mana kebebasan beragama dijamin oleh perlembagaan persekutuan yang ada ini sepatutnya dihormati, dan sebagaimana kita tegaskan dalam pilihan raya ini tidak wajar isu-isu 3R ni dimainkan, dan hari ini kita lihat mula dimainkan oleh pihak Pakatan Harapan, dan kami tidak akan bertoleransi dengan sebarang bentuk tanggapan jahat, persepsi jahat yang cuba dimainkan untuk memburukkan Perikatan Nasional khususnya. Sebagaimana maklum dalam Perikatan Nasional ada komponen-komponen parti yang bukan Islam. Kita ada gerakan dan lain-lain. Hatta dalam PAS kita ada di HPP. Dalam Bersatu ada Bersekutu. Semua ini sebagai bukti bahawa kita tidak pernah cuba untuk mengganggu mana-mana kaum ataupun agama yang cuba beramal dengan agama mereka. Jadi saya harapkan juga dalam masa yang sama Lim Guan Eng mesti memahami. Apabila saya lihat dalam Facebook beliau memuat naik posting mengatakan di Kedah meruntuhkan kuil. Pertama, sebagai mantan Ketua Menteri Pulau Pinang, sewajarnya beliau memahami garis kuasa, bidang kuasa penjawat awam khususnya PBT di Kedah. Beliau merupakan mantan Ketua Menteri Pulau Pinang dan mesti tahu tugas-tugas yang dilakukan PBT sebagainya. Ia bukan campur tangan politik, ia bukan arahan politik, tetapi setiap rumah ibadat yang didirikan mesti mematuhi garis panduan dan tata cara untuk membinanya. Masjid pun ada tata caranya, prosedur yang begitu ketat, tidak boleh dibina begitu saja. Begitu juga rumah-rumah ibadat yang lain. Oleh itu, khusus Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor, kita melihat dan ingin meletakkan pendirian bahawa kita tidak sekali-kali bertoleransi dengan sebarang bentuk ekstremis. Pemikiran ekstremis ni hari ini hanya difokuskan khusus kepada PAS. Hakikatnya ekstremis ini adalah bentuk tujahan-tujahan, kata-kata jahat untuk memburukkan kumpulan yang lain. Itu juga bentuk ekstremis sebenarnya.
terlampau dari sudut pemikiran, bahkan melihat Perikatan Nasional ini sebagai satu kumpulan yang akan menggugat keharmonian agama dan kaum negara ini, saya rasa ianya adalah tidak tepat. Oleh itu, ini sedikit daripada Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor, dan saya rasa lebih banyak lagi yang akan disampaikan oleh kepimpinan kami yang berhormat Wan Ahmad Faisal. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Vanakkam Tajang Hau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Very good afternoon. Saya ingin membuat penjelasan berkenaan laporan polis yang baru dibuat tadi oleh Ketua Armada Wilayah, Saudara Taufan Manoga. Saya difahamkan laporan yang sama telah dibuat di seluruh Malaysia. Lebih kurang ada 50 laporan polis yang dibuat oleh Pemuda Perikatan Nasional ke atas pengerusi DAP Saudara Lim Guan Eng atas kenyataan yang cukup resis, cukup ekstrim, prejudis ke atas Perikatan Nasional, yang mana kami ingin mengingatkan dan juga berkongsi dengan pihak media dan rakyat. Laporan polis ini dibuat di bawah Seksyen 499, 500 dan 505 Kanun Keseksaan serta Seksyen 4 Akta Hasutan 1948. What Lim Guan Eng had stated in Mandarin in his political rally in Penang is seditious in nature. It's quite grievous, kalau kita tengok kenyataan yang beliau buat adalah sangat berbahaya kepada hubungan antara kaum dan agama di Malaysia. Dan seperti mana telah dijelaskan tadi oleh Yang Berbahagia Ustaz Syukri Omar, Ketua Perikatan Nasional Selangor, Pemuda Perikatan Nasional Selangor, saya sebagai ahli parlimen di Kelantan, pengundi bukan Melayu, bukan Islam cukup ramai, dan mereka tiada masalah duduk di bawah pentadbiran kerajaan yang membangun bersama Islam. Dasar-dasar kebebasan agama, budaya tetap terpelihara, tiada masalah. Jadi saya tidak faham kenapa Saudara Lim Guan Eng sanggup meracuni, poisoning the mind of Chinese voters, scaring them about the green wave yang kami tolak sebenarnya. Ini istilah yang dicipta oleh Tan Sri Lim Kit Siang, the father himself, berkenaan dengan kebangkitan rakyat, menolak Pakatan Harapan yang kuat menipu dan Barisan Nasional yang kuat merompak. Itulah sebenarnya gelombang kebangkitan rakyat yang Perikatan Nasional dapat dalam PRU ke-15 dan akan diteruskan dalam PRN negeri yang akan datang tak lama lagi. Jadi saya nampak ini perlu tindakan yang tegas seperti mana yang diwar-warkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan IGP yang baru. Tindakan tegas terhadap mana-mana kepimpinan politik dan orang awam yang bermain sentimen perkauman dan agama yang melampau. Is beyond reasonable discussion about race and religion. Because as we all know, di Malaysia dan dalam Islam sekalipun, seperti dijelaskan oleh Ustaz Syukri, Muslims are forbidden to destroy any house of worship. Even during war, it's haram to do that. Doing so, like what Taliban did by destroying the huge Buddhist statue, is haram. That's an anomaly. It goes against Islamic principle. Jadi tak mungkin di Malaysia mana-mana pihak yang memimpin negara kita, sama ada PAS, Bersatu, UMNO, PKR ke siapalah, akan buat sebegini. Kerana apa? Kalau ada pemimpin Islam yang buat merobohkan kuil, tokong, gereja, apa saja di luar batas undang-undang negara, kami akan lawan mereka. Pemuda PAS, Bersatu, Gerakan akan lawan mana-mana pemimpin Melayu dan Islam yang zalim ke atas hak orang-orang bukan Islam dan Melayu. Jadi ini perkara yang serius. Kami nak ingatkan kepada DAP, jangan bermain api dengan Perikatan Nasional. Pemuda kami ada di seluruh negeri. Kalau mana-mana pihak yang cuba bermain api dalam isu perkauman, kami akan protes di hadapan mana-mana ceramah DAP yang akan buat supaya mereka minta maaf dan tarik semula kenyataan yang boleh merunding perpecahan yang begitu parah. Jadi ini perkara yang serius dan kami mintalah kalau mana Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil boleh cakap
mana-mana pihak yang bermain sentimen 3R dalam media sosial, dia akan hantar kereta polis depan rumah. Jadi saya nak tengok benda ni dibuat depan rumah Lim Guan Eng, supaya kereta polis datang rumah beliau dan bawa beliau ke balai polis. Seperti mana yang pemimpin kami kena, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang diminta hadir ke Bukit Aman, kita hadir. Kita jawab, bagi kerjasama pada polis. Jadi benda yang sama kena nak lihat, Lim Guan Eng hadir ke balai polis, memberi keterangan dan penjelasan. Dan kalau benar beliau bersalah, tindakan undang-undang perlu diambil ke atas pengurusi DAP ini. Ya. Jadi ini perkara yang serius dan kita minta semua pihak tidak menggunakan sentimen agama dan kaum untuk meracuni pengundi masing-masing. Ya. Kalau hujah berdasarkan fakta, tiada masalah. Sejarah 13 Mei, Tan Sri Anwar Musa beritahu pada Lim Kit Siang, come in, bring the lawsuit against him. He's ready to face in court. Jadi benda-benda ni historical fact. Ya, kalau betul, kita tak ada apologetic tentang hal-hal ini. Jadi hal inilah kita minta mana-mana pihak, khususnya DAP, tidak bermain sentimen ini, walaupun dalam bahasa ibunda mereka. Jangan lupa, bukan tak ada dalam kalangan pemuda PN yang boleh memahami Mandarin. Kita faham, what you speak in the rally, we will monitor every minute of it. Ya, jadi inilah perkara yang ingin saya tegaskan, dan laporan polis yang banyak dibuat oleh pemuda PN ini sudah cukup untuk tindakan PDRM ambil ke atas Saudara Lim Guan Eng. Jadi saya pun tak nak bercakap panjang. Mungkin lepas ni ada soal jawab. Saya serahkan kepada pemuda gerakan dulu untuk beri komen, Saudara Cooper daripada pemuda gerakan. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Saya dari Parti Gerakan. Saya ingin mengulaskan bahawa statement daripada Lim Guan Eng ni tidak berasas langsung. Perikatan Nasional atau Perlembagaan Malaysia dalam perkara 11 mengenai hak kebebasan untuk beragama. Tidak pernah sekalipun gerakan ataupun Perikatan Nasional dalam membincangkan ataupun berfikir akan untuk memusnahkan sebarang kuil atau apa. Kita lebih fokus dalam perkara seperti ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat. Pada waktu ini kita juga amat menyokong Perikatan Nasional sebab kita memahami akan PAS dan bersatu atas dasar politiknya. Seperti mana kita telah bekerjasama dan kita perlu memahami antara satu sama lain. Jadi untuk rakyat di luar sana, saya mesti tidak, maaf ya, sedikit bit nervous. Speak in English, okay? Okay. English. So basically, for these statements by Lim Guan Eng, it's not the first time we face these statements. All the while, he's been playing all these racial issues, especially among the Chinese. So we must stress out this. We should stop this type of politics, especially to bank in all these Chinese votes, especially in Penang. We understand that the Chinese vote is important. It's also important to us for Gerakan. We will serve the voters based on economy and all the best we can. It's not based on racials. We will not do it such ways. And Gerakan and Perikatan Nasional, we never have this kind of attitude or statements in order to get voters. So this is the advice for DAPs and all those candidates for DAPs. Please, if you all have anything, you are welcome to debate with us. This is my statement. Thank you. Alright. Ada soalan? Selain daripada minta polis untuk ambil tindakan dengan segera ni, adakah you minta juga untuk Lim Guan Eng minta maaf dan family Fazil sendiri untuk ambil tindakan yang sewajarnya? Ya, itu pendirian kolektif Pemuda Perikatan Nasional, bukan sahaja tindakan pihak berkuasa ke atas beliau, tapi juga kami menuntut Lim Guan Eng meminta maaf kepada Perikatan Nasional dan seluruh umat Islam dan orang Melayu berkenaan hal ini. Adakah tempoh yang diberikan kepada Lim Guan Eng untuk membuat permohonan maaf ini? Selagi sebelum habis hari mengundi, kita menunggu permohonan maaf daripada beliau.
50 police report, do you think that will scare off the opposition from playing the race card, the religion card? Yeah, definitely. It will scare everyone. Not only them, also us. It's a reminder to all, to even Perikatan Nasional politicians. Yeah, I mean, let's face it. The real problem is economic. Yeah, our ringgit is going down, 24-year low. Yeah, so I think everyone should focus on bread and butter issues. It's okay to touch about race and religion because, after all, we cannot run away from these issues. Part of our culture and social fabric. But do not make outrageous claim like what Lim Guan Eng did. Yeah, it's totally baseless and fear-mongering. Simple as that. On the same note, pagi tadi polis ada keluarkan statement to calling past president regarding the 3R posting on 8th of July. So what's your comment on that? Isn't that the same thing? Well, I mean, as I said, Tuan Guru, he's never run away from police. If he's being called, he will go and explain to the police keterangan lanjut tentang apa yang beliau cakapkan. I think it's all being done with facts. I was there masa di Terengganu pun, he said the same thing, warning about the issue of extremism in racial politics. It's not just, I mean, it's unfair to view racial politics being lashed to pre-end when DAP is clearly playing that to the gallery of the Chinese voters. And so we are fair and just in terms of conforming to the law. Sedangkan perkara ini dah ditegaskan oleh Ketua Polis Negara banyak kali tentang 3R, jangan dimainkan isu ini, tapi masih pihak menggunakan isu ni untuk menarik perhatian. Adakah ini kata taktik apa yang cuba masih dimainkan? Saya rasa kita kena faham, di Malaysia politik bercakap tentang agama dan komuniti tidak dapat dipisahkan. Ya, contohnya isu nama Allah. Ini isu yang melibatkan undang-undang, melibatkan penafsiran dan kebenaran. Jadi kalau ahli politik ini bercakap, tak ada masalah. Tapi tak perlulah buat kenyataan yang fitnah, kenyataan yang tidak ada asas. Ya, jadi perkara ini memang perlu kita bendung. Contohlah masa PR15. Ada kenyataan daripada seorang ustaz daripada PAS di Kedah yang membuat kenyataan yang melampau tentang masuk neraka dan sebagainya. Kami minta maaf. Ya, sebab itu melampau. Salah. So, tak ada masalah di pihak Perikatan Nasional untuk menarik balik ataupun menghukum mana-mana ahli kami yang melampaui batas. Jadi, kita ada prinsip ilmu, prinsip budaya yang kita patuhi untuk memastikan kempen sama ada bercakap tentang agama atau kaum tidak lari daripada asasnya. For example, isu bak kutih. Same thing. Kalau kita bercakap isu bak kutih dari perspektif atau kerangka dasar kebudayaan kebangsaan, why it is not good to adopt bak kutih as our national cuisine, I think it has basis. As what Professor Teo Kok Siong have said. Jadi benda ni saya rasa ada masalah. Cuma jangan melampaui batas. I think semua orang mature enough to understand about this. So 50 laporan polis tu yang dibuat oleh Perikatan Nasional, right? Ya. Yeah. So adakah ada pihak lain yang cuba untuk buat laporan yang sama, dan di manakah kata rakan sejawat anda di pihak sana yang masih belum buat sebarang laporan polis? Ya, saya tak pasti sama ada peringkat NGO maupun pemuda UMNO. Saya nampak Ketua Pemuda UMNO yang berhormat Dr. Kamal ada buat kenyataan. Tapi saya tak nampak lagi lah pemuda UMNO datang sini buat laporan pada Lim Guan Eng. Apa Presiden UMNO kata dia membela saudara Lim Guan Eng. Jadi saya pun pening kepala dengar. Tapi tak apalah, itu Kerajaan Umdap Perpaduan, itu mereka punya pendirian. Di pendirian kami menolak kenyataan Lim Guan Eng yang rasis dan chauvinis itu. Tapi apa pendapat Wabi tentang Lim Guan Eng kata PN as being, dia sebut Ustaz Syarif punya misinterpret kenyataan sebenar dia, dan bukan itu yang dia kata sebenarnya. Kita dah semak transkrip rakaman video, ceramah dan audio yang beliau nyatakan. Ya, beliau merujuk tentang kuil dan cuba menyalahkan kerajaan Kedah yang dipimpin oleh PAS dalam hal ini. Jadi kamu nak jawab, jangan jawab depan dalam media, jawab dekat polis. Ya, kenyataan kamu tu memang berbau hasutan. So kalau betul kata benda itu satu salah tafsir, sepatutnya Lim Guan Eng datang sini untuk buat laporan membela dirinya. Ya, betul. Terangkan, bawalah bukti kenyataan beliau itu disalah tafsir oleh Malaysia Now ataupun China Press. Saman Malaysia Now, saman China Press. Senang untuk cerita. So untuk keadilan dia perlu tampil. Dia perlu tampil.
kita boleh tutup buku cerita ni kalau dia minta maaf dan hadap polis. Senang cerita. Demi perpaduan dan keharmonian kaum. Dan rasanya tindakan polis yang ini akan memberi, kalau kata betul polis dapat ambil tindakan, yang ini akan menjadi pengajaran kepada orang kata Semua pihak. Yes. Ya, saya setuju. Polis perlu tegas dalam hal ini. Ada any question from English media? Any more question beside this also can on PN or elections? Mungkinlah aku bagi Okey. sikit untuk yang antara ini persediaan Perikatan Nasional juga untuk di 6 negeri. Ya, setakat ni Alhamdulillah persediaan sangat baik. Sambutan pun amat memberansangkan. Kalau lihat di Terengganu, saya baru pulang kemarin, 50,000 hadirin di Terengganu dan kami sasarkan 32-0 lah. Tak nak bagi satu pun pada UMNO dan PH di Terengganu. Di Kelantan pun sama. Jadi cuma seperti yang kita tahu, cabaran utama kami adalah di Selangor. Itulah ni Panglima Perang kami, Ustaz Syukri Omar. Ya, kita akan buat habis-habisan memastikan pengundi memihak kepada kami, dan kami yakin di Selangor suasana berbeza dengan Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dan kita perlu tunjukkan, buktikan kepada pengundi Selangor, we are government in waiting. I think we can. We have Datuk Seri Azmin Ali, and I'm sure there are many more interesting candidate will be announced soon for Selangor among the professionals, ex-retiree of civil servants. Jadi saya tak nak mendahului pimpinan, tunggulah bila pengumuman calon. Cuma setakat ini kalau kita lihat sambutan agak memberansangkan. Dan saya yakin pengundi Cina juga akan beralih arah kepada kami kerana mereka tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, the non-Malay voters, the Malay voters have been waiting for him to become Prime Minister for 20 years. And yet after becoming Prime Minister, he is not behaving as one. So, I think this is going to be a national referendum kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan saya pun tidak dapat, kami rasa amat gembira dan seronoklah melihat suasana ni tak jauh berbeza macam PRU ke-15. Dia punya bahang untuk menukar kerajaan negeri ini akan menggegarkan Putrajaya, insya-Allah. What about Kedah? They said they are very, very confident of taking over Kedah. It's okay. Everyone can have can dream and have their own expectation. Tapi saya yakin dia kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor, beliau merupakan seorang tokoh yang amat cocok dengan pengundi Kedah, dan he has delivered sepanjang beliau jadi Menteri Besar. I think it's a far-fetched lah untuk sama ada UMNO ataupun PH mengatakan mereka dapat menawan Kedah, kerana gelombang di bawah culaan yang kami buat sebaliknya. We might lose around 3 seats only in Kedah, but the rest insyaAllah we will win big, as what had happened before in PRU16. Comfortable win lah for us in Kedah. But despite of that, tak ada satu pun jentera kami di bawah goyang kaki. Semua orang bekerja keras, pemuda PAS, bersatu gerakan. Kita pun nak bantu dapatkan kerusi untuk gerakan di Pulau Pinang, di Kedah. Jadi kami yakin advantage pada PN kerana MCA MIC tidak bersama dengan Barisan Nasional. Actually UMNO is running alone this time around. MCA MIC is not helping them. Jadi saya yakin pengundi-pengundi MCA MIC akan bersama Perikatan Nasional, kerana kami adalah pilihan yang terbaik buat masa ini untuk rakyat Malaysia. Okay? Thank you very much. Thank you, Habib. Okay. Saya boleh tunjukkan report tadi?